Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat SIP seluruh Malaysia. Okey, nama saya Azman bin Syafi'i, SIP daripada PPD Kulai, dan pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan dua fail yang saya kongsikan sebelum ini, iaitu berkaitan dengan takwim individu dan juga takwim SIP PPD Kulai, yang mana berdasarkan kepada pengalaman saya sejak 6 tahun jadi SIP, ia sangat membantu saya lah di dalam membuat perancangan bimbingan bagi sekolah-sekolah bimbingan bawah saya dan rakan-rakan SIP Johor dah lama guna ni. Dan pada tahun ini saya berkongsilah dengan rakan-rakan sebagai satu perkongsian sahaja. Kalau bermanfaat, gunakanlah. Kalau tidak, bolehlah ditambah baik mana-mana yang perlu. Dan nanti kalau dah ditambah baik, kongsikan baliklah supaya kita saling berkongsi amalan-amalan dan juga penambahbaikan dilaksanakan. Baik tuan-tuan dan puan, okey, saya sudah pun sharekan satu paparan yang mana mengandungi 3 fail. Adakah tuan-tuan nampak benda ni tuan-tuan? Satu fail ialah surat siaran KPM, ini berkaitan dengan takwim. Yang kedua, takwim individu SIP 2021. Dan satu lagi ialah takwim SIP PPD Kulai 2021. Nanti tuan ubah namalah. Nampak tak sekarang ni? Boleh respon? Nampak. Okey, baik Okey, sekarang ni saya nak baik, terima kasih. Baik. Sekarang ini saya nak tunjukkan apakah yang boleh kita gunakan daripada dua fail ini. Mula-mula saya akan tunjukkan dulu takwim SIP PPD Kulai. Sekejap ada lagi nak masuk ni. Okey, saya tunjukkan dua fail ini yang saya telah sharekan. Dan bahan ini tuan-tuan sebenarnya kita boleh berikan kepada koci kita, kepada sekolah-sekolah yang memerlukan. Dalam kalangan PGB, kadang-kadang mereka ni ada kepakaran di peringkat sekolah. Mereka tak perlukan bahan ini. Tapi bagi setengah PGB ni, mereka sangat memerlukan, terutama sekolah-sekolah kecil. Jadi kita berikan kepada mereka supaya mereka boleh gunakan ini sebagai takwim pengurusan PGB ataupun SLT MLT. Okey, saya buka sekarang ini fail SIP. Saya harap tuan-tuan pun buka samalah. Buka sama supaya kita sama-sama boleh lihat macam mana saya buat template ini. Baik, saya buka sekarang. Okey, ini merupakan fail yang telah saya sharekan dengan tuan-tuan puan. Mungkin ada kesilapan sikit-sikit, tuan-tuan betulkanlah. Saya tunjukkan cara. Baik. Dalam fail yang saya berikan ini, tajuknya ialah takwim SIP PPD Kulai 2021. Tuan-tuan boleh ubah nantilah, ubah kepada daerah masing-masing. Okey, yang ini sebenarnya sejak 2014 lagi saya gunakan, bukan saja untuk SIP, bahkan saya gunakan untuk daerah dalam menjana takwim bagi PPD sendiri, setiap unit. Baik. Dekat sini tuan-tuan puan, dia ada sheet ini, tab ini, dia ada dibuat mengikut bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei dan seterusnya. Lepas tu pada hujung ni ada tahunan, iaitu bila kita type di Januari di sini, dia akan keluar pada tahunan. Supaya senang untuk kita menguruskan data setahun. Yang ini ikut bulanan. Ini cuma takwim biasa saja. Okey. Baik. Lepas itu, pada fail ini, tuan-tuan mungkin tak nampak ada hari kat sini. Sebenarnya hari ini saya sorokkan dia supaya tidak terpadam. Tujuannya ialah kalau ini dia punya database, kalau kita terpadam yang ini, banyak fungsi-fungsi dalam ini tak boleh digunakan. Okey. Jadi sekarang ni cuba tuan-tuan dan puan aktifkan yang hari ini. Caranya senang aja. Okey, tekan pada mana-mana tab ini, gunakan mouse sebelah kanan, right click. Okey, right click macam gini. Okey, saya besarkan sikit lah supaya nampak lebih clear. Sama juga, bawah tak boleh besar tak apalah. Contoh saya hide sekarang ni, dia tak nampak. Bila saya nak aktifkan balik, saya tekan aja kat mana-mana sheet ini atau tab ini, saya tekan unhide macam gini. Saya klik, lepas tu dia keluar menu, dia akan paparkan apakah sheet yang kita hide. Tujuan kita hide tuan-tuan ialah nak mengelakkan daripada dokumen ataupun data tersebut hilang. Sebab kalau hilang, kita tak berfungsi lah takwim ini. Okey. Jadi saya tekan OK. Saya akan tunjukkan nanti apa gunanya yang ini, hari ini. Dan selepas kita guna, kita hide balik
supaya bila orang guna pun orang tak terpadam. Kemudian saya tambah kat sini activity. Tujuannya ialah saya nak kumpulkan aktiviti-aktiviti SIP ataupun DTP SIAC. Saya akan tunjukkan cara-caranya nanti. Kemudian satu lagi ialah pelaporan. Macam kami ni di daerah Kulai, kita ikut sepenuhnya lah garis panduan DTP, iaitu sebulan 2 kali. Jadi saya dah aturkan bila mesyuarat akan dilaksanakan. Okey. Kemudian kita dah siap dengan nama siapa yang mencatat. Dekat bawah ni ada rekod berapa kali kekerapan. Lepas tu kat bawah ya. Cik Man. Ya. Ini yang apa nama ni? Yang you share ni yang baru Tak, yang lama. Saya share. Yang ada pada saya pada paparan ni, selepas Disember tu ada hari yang warna biru tu. Itu yang saya katakan, hari tu saya dah sorokkan. Doktor kena klik sebelah kanan, tekan unhide. Okey. Klik mana-mana sheet ni. Dekat mana? Disember. Mana-mana je tak kisah. Okey, klik tekan unhide. Okey. Dia akan paparkan. Sudah ada Okey, buka Sudah. Okey. Baik. Boleh saya teruskan? Boleh. Jadi pelaporan ni siap. Ini semua saya akan tunjukkan. Tujuannya ialah bagi memudahkan kita untuk menyediakan dokumen bagi keperluan PKPPD nantilah. Baik, okey. Baik, sekarang ni saya tunjukkan bagaimana sekarang bahan ini tuan-tuan tak perlu buat apa-apa lagi sebab saya dah siapkan. Cuma nak guna saja. Cuma saya akan tunjukkan beberapa tips penting andai kata terdelete lah datanya dan sebagainya macam mana kita nak retrieve balik dia punya syntax-nya ataupun kod-kod yang digunakan. Baik tuan-tuan. Saya mulakan dengan bulan Januari Untuk bulan Januari, okey tuan perhatikan kalau tuan-tuan tengok jadual ini, dekat atas tu dia ada dia punya formula bar ni, kat formula bar ni dia ada kod. Saya besarkan Kod ini tuan-tuan kalau boleh catat di mana-mana lah Okey. Tuan-tuan perhatikan kat sini dia ada kod kat sini bersamaan teks dalam kurungan A3, lepas tu titik 2 bertindih tu, lepas tu ada D. Baik. Okey. Ini sebenarnya ialah formula yang saya gunakan. Nampak dia dah ini bila nampak dah ada Jumaat. Baik. Jadi untuk yang ini tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat formula ni, iaitu bersamaan jika dia punya baca gini kita letak kat sini, jika teks pada A3 ini, A3 ni A3 iaitu A ni A dan 3 yang ni 3, iaitu pada kolom A pada pada baris 3 ni. Okey. Jika teks yang ada pada lajur ini ialah tarikh ini, maka kita beri arahan kepada Excel untuk berikan nama hari. Ini dia, D. Maka dia datanglah pada hari Jumaat. Okey. Jadi, kalau kita cuba kat mana-mana pun, samalah. Contoh tuan-tuan. Contoh. Saya tunjukkan satu. Saya tunjukkan yang lain. Excel. Ini saya nak tunjuk je. Bukan apa. Kalau berlaku data hilang dan sebagainya, macam mana kita nak retrieve balik Excel Okey, ini 2016 saya gunakan 2016 sekarang dah ada 2019 tapi tak diikut ni sebenarnya sama je sekejap dibuka baru. Okey, saya buka yang baru sekarang nak tunjukkan bagaimana fungsi teks tadi kita boleh gunakan di mana-mana saja bukan pada kalender yang saya tunjukkan contoh kat sini tunjuk Okey, sekarang nampak tak sekarang ni tuan? Excel baru yang kosong. Ada. Nampak Boleh. Okey, boleh Okey, sekarang ni katakan saya type satu tarikh kat sini, kata tarikh hari ni. Okey, tarikh hari ni, kalau nak tarikh ni type aja samaan koma now NOW, kita tutup kurungan, nanti dia akan beri tarikh hari ni lah hari ni siap dengan masa tu Baik. Jadi dekat sini, saya nak tahu hari apa yang ini, saya hanya type saja syntax tadilah. Ctrl V, iaitu sekiranya teks pada lajur B4 ini merupakan tarikh,
maka kita minta diberikan hari apakah pada tarikh berkenaan. Jadi kita type yang ini. Teks, buka kurungan, iaitu B4. B4 ni ini. Lepas tu kita tanda apa ni, bertindih ni. Kemudian kita buka dialog box. D tutup, lepas tutup kurungan. Ini kodnya. Dan kita enter. Nanti dia akan beri tarikh pada hari ini Selasa. Dan bila kita tarik ke bawah, ni dah now tak boleh lah hari ni semua Okey, sebab now ni dia merujuk kepada kod hari ni. Katakan kita tarik untuk besok. Besok kita type lah, katakan 20 hari bulan 1 21. Okey, 20 tarik ke bawah. Okey, dan bila tarik yang ini, dia akan ikutlah. Nampak sekarang ni dia dah boleh dia boleh Melayu. Okey, setakat ni boleh dapat tak? Ini cara bagaimana kita nak menguruskan kalender. Okey, tapi kena berhati-hati. Sebelum kita buat ini, pastikan kita setting terlebih dahulu format tarikh ini supaya ikut format bahasa Melayu. Caranya sangat mudah. Klik saja sebelah kanan macam gini. Lepas tu pergi terus format sel. Jangan risau tuan-tuan, jangan salin semua yang ni, tak perlu salin. Nanti saya akan berikan rakaman boleh rujuk pada bilik masa. Tekan dekat format sel dan kita pilih tarikh. Kita pilih tarikh. Pertama sekali ini saya pilih custom. Custom ni maknanya saya design sendirilah. Kalau tuan-tuan mahir, buatlah. Iaitu senang aja. Tekan custom. Lepas tu type D/mm/YYYY. Lepas tu apa tu? Titik 2 ni, M ni menunjukkan masa. Tak nak masa, buang masa. Delete aja. Tak nak masa, buang. Dia akan beri tarikh saja. Begitu. Tapi kalau ada masa, baguslah. Okey. Jadi ini kita setting dulu. Saya ulang balik. Pergi kat sini. Pergi ke format cell. Lepas tu, kalau tuan-tuan ada kemahiran, gunakan custom. Ingat yang ini. Tapi kalau tak ada kemahiran, pergi saja dekat date. Dan pilih Malay. Ni, pilih Malay. Malay Malaysia. Supaya dia akan ikut takwim kita. Kalau tak, nanti dia keluar kalender Inggeris lah. Inggeris ni atau British ni dia keluar bulan dulu baru day. Jadi kita kalang kabut nanti. Jadi yang ini jaga-jaga sikit lah. Tapi kalau ada kemahiran, gunakan custom. Lepas tu type kat sini. Dah ada pun kan ni, pilihlah yang ni. Nak tambah masa, jarakkan sikit. Type H, hour, titik bertindih 2. Lepas tu letakkan minute, mm. Lepas tu enter. Automatik dia akan masukkan masa. Jadi dengan cara itu, Excel ni dah macam jam bagi kita lah. Tapi untuk buat kalender tak boleh lah. Kalender kita kena type manual macam kita tarik ke bawah. Baik, itulah prinsip asas yang saya gunakan untuk menghasilkan takwim ini. Yang ini. Okay? Jadi tuan-tuan, andai kata berlaku kehilangan maklumat dan sebagainya, cuma buat satu saja tuan-tuan. Yang bagusnya Excel ni dia bagus. Kita buat satu saja. Siap satu, tarik ke bawah je. Tarik je ke bawah ni. Copy. Okey, kalau dah ada warna ni, tak nak elakkan dia daripada warna hilang, kita right click, tarik ke bawah. Tarik ke bawah sampai habis satu bulan tu. Tarik ke bawah. Lepas tu kita pilih fill without formatting. Jadi dengan cara itu, warna-warna yang ada ni dia tak terjejas. Okey. Yang NA ni not available data, kita boleh sorokkan. Kita boleh hidekan dia. Jangan dipadam sebab ada fungsinya. Apa fungsinya? Bagi mereka yang gunakan Excel versi lama, dia tak ada bahasa Melayu ni, ataupun dia gunakan pirate punya versi, dia tak boleh ubah kepada bahasa Melayu, memang terpaksa gunakan yang tadilah. Okey. Baik, setakat ni kalau nak tanya boleh tanya, kalau tak boleh saya teruskan. Baik. Jadi inilah prinsip asas yang saya gunakan untuk menjana takwim. Katakan tahun depan tuan-tuan. Tahun depan, tahun 2022. Tuan-tuan tak perlu buat benda ni yang baru. Guna saja yang ini, cuma ubah tarikh je. Contohnya sini, saya pergi sini, saya ubah tahun aja. Katakan 1 bulan 1 tahun 2022. Automatik dia dah ubah. Tahun depan, 1 bulan 1 pada hari Sabtu. Yang bawah ni, dia tarik saja. Ingat tarik gunakan apa ni, right click lah. Ni, kita blok ni, kita tarik ke bawah. Lepas tu kita pilih fill without formatting supaya warna-warna yang telah kita setkan tak hilang. Tuan nampak
dia tu berubah. Jadi sebab tu saya katakan ini template yang boleh digunakan sampai kita bersara lah. Ubah aja masa ni. Untuk keperluan kita. Okey. Baik, siap pada bulan Januari. Okey. Kita copy saja pada bulan Februari dan sebagainya. Tapi yang ini saya katakan tadi bahawa saya dah siap. Tuan-tuan tak perlu buat apa-apa lagi. Cuma gunakan sahajalah. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan apa kaitan hari ini. Okey, yang ini saya andai kata tuan-tuan gunakan Excel versi lama yang tak boleh convert kepada bahasa Melayu ataupun tuan-tuan gunakan versi Excel yang tidak berlesen, kita tak boleh nak updatekan takvim bahasa Melayu ni. Yang inilah gunanya hari. Okey, caranya senang saja. Ingat tadi saya tunjukkan bagaimana kita gunakan syntax ataupun kod untuk kita detect hari berdasarkan kepada tarikh tertentu. Yang ini pula kita nak convert daripada Monday ni bahasa Inggeris ni kepada bahasa Melayu. Okey, langkah pertama kita buat satu jadual macam gini. Hari terbalik ni sebenarnya hari kat sini ni day tak apalah Monday, Tuesday sampai Sunday. Lepas tu kita letakkan hari dalam bahasa Melayu. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Ahad. Okey, lepas itu tuan-tuan blok ni semua. Bagian ni kita blok semua. Okey. Okey. Yang ini tuan-tuan boleh nampak tak bahagian atas ni dia ada name box. Ada name box ni. Kita klik saja kat sini. Okey, saya ulang balik. Kita blok ni semua. Blok ni kita hitamkan bahagian ni. Lepas tu dekat sini kita nampak tak ni ada A2 tu. Kita klik kat A2, kita namakan dia sebagai hari. Okey, cara-caralah. Kita enter. Dengan cara itu dia akan simpan maklumat bahawa untuk jadual ini namanya hari. Sekejap ada mesej ni, saya baca dulu. Assalamualaikum. Hilang dah. Ada mesej saya baca dulu. Mungkin dia minta bantuan ke apa ni. Ucap terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, siapa daripada Encik Suami. Okey, begitu juga daripada PD Kota Marudu. Okey, baik tuan. Baik. Baik, nanti kalau tak faham nanti rujuk baliklah. Jadi saya sekarang ni nak beritahu ini tips yang kedua. Tadi saya tunjukkan bagaimana kita gunakan yang ini nak buat hari. Sekarang ni saya nak tunjukkan andai kata hari tak keluar. Baik. Jadi dah siap ni semua. Kita dah namakan dia sebagai hari. Maka kita pergi kat takwim kita ni, katakan bulan Februari. Saya buka balik. Saya sorokkan something kat sini. Tuan nampak kat sini Saturday ni dia keluar Sabtu. Macam mana saya buat? Okey, caranya senang saja. Okey, katakan kat sini, jap saya buka dulu satu. Baik, katakan kat sini Sunday. Okey. Lepas tu kita nak keluar ni. Kalau Sunday ni kat sini keluar dalam bahasa Melayunya apa? Kita nak convert data itu. Jadi kita masukkan syntax-nya iaitu ni Okey, syntax-nya ini. Tuan perhatikan kat atas tu iaitu we look up. We ni vertical. Masuk we ni ialah vertical. Kita nak cari data yang vertical lah ni vertical ni Okey. Look up sekiranya ni sekiranya M ni M berapa ni? Ini M12 Kita ubahkan sini M12. Sekiranya M12 memaparkan Sunday, kita nak keluarkan kat sini hari apa Jadi kat sini tuan, kita masukkan hari ni. Okey. Kita enter lah Kita masukkan iaitu hari 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 Okey, kita enter. Ada keluar Ahad Saya ulang balik Okey, Sunday saya besarkan ni supaya tuan nampak. Cara nak baca syntax ini ialah kita dah look up ni kita dah nak cari nak cari sekiranya data lookup pada M12 ini menunjukkan hari Ahad Sunday, dalam bahasa Melayu apa yang dia keluar. Kita tadi dah ada jadual kan, iaitu jadual hari tadi ni. Kita dah buat yang ni kita dah buat jadual. Lepas tu kita namakan jadual ni sebagai hari. Jadi bila kita gunakan syntax ini dekat sini tadi, iaitu
kita dah masukkan kod dia bersamaan VLOOKUP. Sekiranya M12 ini menunjukkan Sunday, kita nak dia keluar dekat sini hari Ahad lah. So kita gunakan kod hari, lepas tu masukkan 2. Kenapa 2 tuan-tuan Kenapa 2? Okey. 2 sebab pada jadual ini, okey, kita nak lihat kat sini pada lajur yang kedua ni. 1, 2. Sebab itu tuan-tuan perhatikan dekat sini dia sebut 2. 2. Menunjukkan bahawa kita nak lookup tarikh Sunday ini, dia keluar iaitu pada lajur yang kedua. Vertical tadi dia vertical letak ke bawah. Yang 2. Dan sekiranya tidak, maka false. Ini tak boleh ubah. Tak boleh ubah kepada true pula. Nanti data lain. Kita kekalkan FALSE. Maknanya, kalau bukan Sunday, dia tak keluar lah. Dia akan tetap cari hari Ahad juga. Jadi bila kita enter, dia keluar Ahad. Dan bila kita tarik ni ke bawah, okey, kita buat sekali je, dan ini tarik ke bawah juga, maka dia ubah semua dalam bahasa Melayu. Okey, lepas itu kita sorokkan yang ini, had. Jadi dengan cara itu, kita punya takwim boleh kita sediakan pada bila-bila masa. Dan tuan-tuan boleh detect hari lahir tuan-tuan dan puan bila dengan formula ini. Bila tuan-tuan akan dilahirkan, akan dilahirkan pula dilahirkan boleh. Senang aja, saya buat demo sikit lah Saya buat demo sikit. Akan dilahirkan pula mana? Boleh katakan saya tarikh lahir saya lah tak apa nak ada rahsia kan. 13/11/68 Okey. Saya nak tahu hari apa saya lahir. Saya cuma tekan kat sini bersamaan teks. Okey, saya tutup kurungan. Jika P6, okey, kat sini saya gunakan tanda kolon. Kolon ni saya buat tanda ni. Tanda apa tu? Itulah, tanda itulah tanda apa tu tanda koma tindih tu kan. Saya type aja D. Saya tutup dengan tanda itu juga dan saya enter. Okey, saya dilahirkan pada hari Rabu tuan-tuan. Hari Rabu lah. Pada tarikh 1968. Okey baik. Jadi itu contohlah bagaimana kita nak gunakan takwim ini. Jadi akan datang tuan-tuan boleh buat sendirilah benda ni sebab ubah aja tahun Okey baik. Selesai yang itu semua. Okey, sekarang ni saya tanya tuan-tuan Okey, apakah fungsi yang 2001 ni? Fungsinya ialah saya isi ikut bulanan ni. Isi ikut bulan apa saya akan buat pelaporan satu Saya isi sampai bulan Disember. Baik, siap saja. Sebenarnya dekat sini tuan, dia akan retrieve Saya type pada bulan Januari, dia akan terus copy tanpa kita type. Yang ini tak perlu dibuat apa-apa. Dia sebenarnya automatic type kat Januari, dia keluar dekat ni setahun Ini untuk paparan setahun. Yang ini Januari ni setahun. Dan siap masa lagi Ini untuk setahun. Okey. Jadi caranya senang saja, sangat mudah tuan Yang ini kalau tuan-tuan terdelete pun tak apa, tuan-tuan buat sendiri. Pergi dekat yang tahunan ini, kita hanya gunakan tanda persamaan saja. Saya gunakan persamaan text TEXT. Okey, tutup kurungan. Lepas tu kita klik pada A9 ini dan kita minta mereka kembalikan hari apa hari ni. Letak je D. Okey. Okey, enter. Sabtu. So, kita tarik sampai bawah. Tarik je tuan Tarik sampai bawah ikut bulan-bulan lah. Jangan meretas bulan, nanti dia lari sebab kat sini dia ada divider tu. Antara bulan tu dia divider Februari ni. Jadi kalau tarik nanti dia tak boleh lah. Jadi kita ambil sini pula, kita copy, kita pastekan bawah ni Buat satu saja. Tarik saja. Okey, sampai bawah lah. Sampai bawah sampai bawah. Okey, dan seterusnya lah. Baik, okey, sekarang ni untuk bulan Januari, okey, saya gunakan formula yang sangat mudah. Saya hanya gunakan tanda sama aja. Tanda, tuan-tuan lihat tanda persamaan saja kat situ. Nampak tanda sama ni? Lepas tu saya pergi bulan Januari. Okey.
Tapi tuan-tuan kena ingat mesti lajur yang sama Okey, saya klik pada bulan Januari. Sekejap Ni. Saya klik sampai habis Okey. Lepas tu saya enter. Okey, nampak? Dia automatic masuk. Lepas tu saya tarik je lah. Ni dia masuk terus. Ini bulan Januari kan? Masuk. Dia tu masuk. Okey. Okey, lepas tu catatan aktiviti unit agensi tempat penyaras dia sama dengan bulan Januari, kita tolak ke kanan pula. Ini kalau berlaku tuan-tuan baca, kenapa dia tak baca data lagi cara itu. Jangan cara itu, dia type pada bulan Januari, dia automatic masuk dekat sini. Baik. Okey, apa gunanya tuan-tuan? Gunanya ialah katakan saya sekarang ini nak check dalam tempoh setahun berapa kali perjumpaan, maka saya klik dekat bahagian unit agensi ni. Saya tunjuk balik Ini kena sikitkan kesabaran dan kemahiran. Untuk buat ini yang ada tanda apa namanya ni, drop down ni, tuan-tuan pergi je dekat bahagian atas ni iaitu filter Ini saya boleh tunjukkan macam mana saya buat. Ini filter ni sekarang ni dah tak ada filter Saya filter, saya off kan. Tuan-tuan boleh buat block saja ni semua. Tekan pada filter. Ini pergi dekat sort and filter dan pilih menu filter, klik filter. Dah keluar filter ni, kita boleh filter berdasarkan kepada unit agensi. Katakan kat sini saya nak pilih hanya membabitkan sektor pengurusan sekolah dan juga sektor pengurusan pembelajaran saja berkaitan pelaporan SIP, SIC. Saya klik kat situ OK. Okey, satu takkan satu je saya betulkan balik. Tak limat bukan. Dia ini sebenarnya, bukan ini. Okey, ini dia keluar. Jadi saya boleh sorting kepada unit agensi ikut program. Jadi apa yang saya buat sekarang ni, inilah saya dapat tarikh bagi setiap penyelaras dan bilakah kita akan ada sesi pelaporan, dan saya cuma copy saja dan saya pastekan pada bahagian pelaporan. Okey. Baik, yang ini tuan-tuan bila saya dah masuk kat sini. Okey. Baik. Yang ini tuan, ini saya rasa ini saya dah siapkan dengan dia, saya punya versi lah. Tuan-tuan tak ada. Tuan-tuan type secara manual lah. Macam saya punya versi ni, saya dah siapkan dengan nama nama. Yang ni saya akan tunjukkan minggu depan lah. Macam mana kita nak buat setiap sel ni, bila kita klik dia ada siap nama dah. Tinggal pilih je nama orang Itu minggu depan lah Saya tak bermaksud untuk terangkan pada hari ni sebab dia makan masa sikit. Tapi cuma saya tunjuk kat sini ialah saya dah siapkan penyarasnya. Siapa yang akan buat pelaporan dan sebagainya. Lepas tu kat sini ada status. Status ni saya dah setkan dia. Iaitu kalau saya tekan nombor 1, ni kalau kosong dia keluar merah. Kalau 1 dia keluar merah juga. 2 dia keluar kuning. 3 dia keluar tanda right. Itu tunjukkan apa? Untuk rekod kita bahawa kalau tanda right, aktiviti telah dilaksanakan. Kalau tanda seruan ini warna kuning ini, aktiviti belum dilaksanakan, maknanya dipinda. Kemudian kalau pangkah ini, aktiviti dibatalkan. Ini catatan lah. Ini sekadar info sajalah. Makluman sahaja. Baik. Jadi, itulah kegunaan takwim SIP PPD Kulai 2021. Okey, sebelum saya teruskan kepada takwim yang kedua, ada tak sebarang pertanyaan? Okey, Cik Man. Ya. Yang status tu tadi, pada kami ni kosong lah kan? Ya. Kosong ke? Rasanya ada tak? Tak ada nama, tak ada apalah. Okay. Cuma ada status dia punya, apa kata, dia punya ikon-ikon ni kan? Okey, baik. So, macam mana yang Cik Man dapatkan? Okey, yang ini minggu depan boleh? Macam mana? Minggu depan boleh, minggu depan. Oh, Ya, alright. ini ada sedikit proses-prosesnya lah. Mudah, tapi saya rasa saya tangguhkan minggu depan. Belajar sikit-sikit Dr. Izzah. Bagusnya dia dah siap dah ni. Bukan saya kira ni, dia automatik kira ni. Dia kira sendiri. Berapa kali katakan saya ubah lah. Nama Azman ni saya ubah kepada Misri Marah Misri ni Tak apa, ni demo je. Okey, Misri akan jadi 3 kali, saya jadi 1. Katakan satu lagi ni Azman ni saya ubah kepada Misri juga. Bukan mana Azman lagi ni? Azman dah tak ada. Okey, Azman ni saya ubah kepada Misri juga. Misri. Okey. Maka Misri ada 4 kali saya kosong. Dengan cara itu saya buat agihan seimbanglah antara SIP dan SIC
untuk pelaporan. Itu dia. Baik, yang ini insya-Allah minggu depan saya tunjukkanlah. Alright. Okey. Chairman. Ya, silakan. Siapa ni? Zakaria ni. Okey, jaga tuan. Dalam paparan ni ada 22 kali saja. Dia 22. Ke memang belum tambah sampai 24? Saya sebenarnya kalau ikut garis panduan tu dia kata sebulan 2 kali. Sampai bulan Disember lah sepatutnya, tapi bulan Disember ni saya kosongkan. Kalau ada saya bubuh lah nama siapa, Sebab saya tak letak lagi, sebab amalan kami selama bulan 12 kita tak buat apa-apa. Kita cuma bentang buat kajian impak dan sebagainya. Tapi nak letak boleh. Katakan letak nama saya Anita, Anita pula, Nama saya Azman, Azman. Okey, atas ni. Okey, dia masuklah Azman balik. Tapi saya buat memang sebenarnya yang ini tuan-tuan nak buat 3 kali sebulan pun boleh. Tambah aja, tak masalah. Contoh, pergi kat sini, insert aja. Insert, tarik je lah. Siapa ni, tarik je pemula ni. Dia akan masuk. Sama juga dengan ini, tarik saja. Lepas tu dia tetap ada. Kalau tak ada orang, kita pilih yang kosong. Ni kosong. Gitu. Ini sebab saya namakan sebagai template saja, tapak saja. Tapi rasanya tuan tak perlu buat apa-apalah. Sebab dah ada, guna saja. Cuma saya akan tunjukkan cara bagaimana kita nak retrieve maklumat berdasarkan kepada input macam inilah. Drop down menu namanya. Dan yang kedua yang ini. Macam mana kita setkan ada ikon kat sini. Type nombor 1 keluar ikon ini. Sebenarnya kita boleh keluar macam-macam ikon lah. Tapi kat sini saya tunjukkan ni je lah. Baik, boleh setakat ni, Doktor? Dan Haji, Zakaria? Yang ni minggu depan lah kan? Yang ni minggu depan. Okay, thank you. Baik, Okey, kalau dah selesai yang ni, saya tutup lah ni, saya tutup. Okey, saya tunjukkan yang kedua. Saya tak nak save lah. Okey, yang kedua, iaitu takwim individu. Apa bezanya? Yang ini takwim SIP PPD Kulai. Lebih kepada macam kalender sajalah. Tapi yang takwim individu ni, saya lebih kepada bimbingan. Iaitu bila kita pergi sekolah, saya akan mapping dalam masa 6 bulan sekolah mana saya nak pergi. Jadi kita tahu berapa kekerapan sekolah yang kita nak pergilah. Okay, saya buka sekarang ni. Ni dia. Baik, nampak tak sekarang ni paparan ini? Nampak Dia ada lain sikit tuan-tuan puan sebab masa saya beri tu saya baru siap. Yang ini saya dah tambah-tambah dah. Okey, baik. Sebenarnya yang ini pun tuan-tuan puan saya buat tanpa menggunakan apa-apa kod, tak ada VBA, tak ada makro sebab saya rasa kita nak pakai untuk kita saja Kalau kita ada niat untuk jadikan aplikasi yang canggih-canggih tu, kita kena belajarlah makro dan VBA. Ada sikit sukarlah tapi yang ini saya buat ini semata-mata untuk keperluan kita saja. Dan saya buat berdasarkan kepada 6 bulan. Tapi kalau tuan-tuan nak gabungkan boleh, tapi isunya nanti katakan gabung setahun, isunya nanti ialah bila dah setahun tu dia jadi kecil. Yang ini saya boleh cetak contoh bila saya tarik Ctrl P je. Ni saya cetak dah saiz cantiklah A4 Jadi saya ada dua line nanti bila saya nak semak. Okey. Baik. Jadi yang ini tuan-tuan, saya letak warna ni biasalah Ini proses yang biasa saja. Cuma saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan macam mana bila saya type nama sekolah kat sini, katakan sekolah yang saya nak bimbing nanti pada 20 hari bulan saya pergi sekolah, katakan saya nak pergi ke SMK Munshi Abdullah. Okey. Saya mapping kat tarikh ini. Macam mana dekat sini nanti, dekat bahagian sebelah kanan ni dia akan memaparkan sekolah Munshi Abdullah, nampak? Dia rekodkan sekali sekolah, direkodkan terus secara automatik Jadi saya tak perlu menjumlahkan secara manual lah Saya dah siapkan dia nama sekolah bawah bimbingan saya ni. Macam kami di Kulai ni, saya diarahkan oleh PPD kena pergi semua sekolah. Tapi pemberatannya, kekerapannya kita bagikan kepada 4 kluster. Kluster A yang ini, iaitu kita kena pergi minimum 8 kali, iaitu sekolah-sekolah TS25 kohort 6 Okey. Dan juga sekolah-sekolah tertentulah dalam kluster A. A ni menunjuk kepada ini kena pergi banyak kali Kemudian yang kedua, sekolah yang kita pergi kurang sedikit daripada A, kita namakan kluster B, iaitu minimum 5 kali. Dan biasanya sekolah ini ialah sekolah-sekolah TS25 kohort yang lama-lama lah, 3 ke atau 4 begitu Dan juga sekolah-sekolah yang ada isu-isu kepimpinan, isu-isu akademik, isu kehadiran, itu bergantung kepada pertimbangan PPD sekolah ini dalam kategori mana kita bincang sebenarnya Baik, kemudian kluster C, iaitu sekolah yang kita kena pergi, tak ada isu sangat tapi kena pergi,
contohnya kita bantu dia kerana dia merupakan sekolah baru. Kita namakan kluster C minimum 3 kali. Yang lain-lain, kita namakan kluster D untuk Kulai, saya kongsi sikit lah. Iaitu, kena pergi minimum sekali. Jadi, saya di daerah kami ada 72 buah sekolah, 2 SIP, jadi 36 kita pergi semua sekolah, tapi fokus kepada kluster A. Itu maksud saya lah. Jadi, apa yang saya buat sekarang kat sini ialah, saya type nama kat sini. Contoh tuan-tuan, kat sini saya type nama tadi mana, Munshi Abdullah. Pada hari Rabu saya pergi. Kemudian katakan pada hari kedua ni saya nak pergi ke SMK Seri Ulai Perdana. Okey, kemudian saya nak pergi ke SMK SMA Agama Bandar Tenggara. Kemudian saya pergi ke, maklumlah ini kita kena pergi sekolah SPM kan. SMK mana lagi? SMK Senai Okey, kemudian pada Isnin pula saya akan pergi ke SMK Indahpura Okey. Okey, jadi dengan cara itu satu. Dengan cara itu nanti kat sebelah kanan ni dia terus masukkan nama-nama sekolah dengan kekerapan. Nampak ni tuan Bandar Tenggara dah ada satu kali, Munshi Abdullah dah sekali, Senai sekali. Oh, apa tadi? Indahpura 1 bukan kalau tak ada menunjukkan bukan sekolah bawah saya lah salah So saya padam lah. Ini sekolah apa ni? Alauddin Okey, Alauddin silap ini bukan Indahpura tapi SMK Taman Puteri dulu lah Taman Puteri. Saya tunjuk sekali lagi. Lagi siapa nak tanya? Cik Man. Ya. Maknanya jadual sebelah kanan tu dibuat dahulu lah. Yang mana? Yang sebelah sekolah tu. Ya, kena buat dulu. Itu dihasilkan dahulu baru yang sebelah kiri Ya, betul. Betul, tepat. Okey, Cik Man. Cik Man. Puan Sandra tanya dekat chat tu dia tanya bilangan macam you pergi kluster A minimum 8, B 5, C 3 kali 1 ni siapa yang tentukan? PPD. PPD PPD yang tentukan. Asalnya PPD nak semua sekolah kita pergi, tapi kita terpaksalah beritahu dia kalau pergi semua sekolah dalam 190 hari tak dapat banyak lah. Tak ada impak. Jadi kita minta ini zaman-zaman dululah, zaman-zaman 2014-2015. Jadi kita pertahankan dan bila disetujui maka PPD yang baru masuk diakur ikut jadi satu tetapan kami lah. A tu kita pergi banyak kali. Dan bagi PGB pula ini mereka bagus juga PGB ni dia berazam lah tahun depan tak jadi A. Jadi bagus juga dia tahu bila A ni SIP banyak datang, menunjukkan sekolah itu memang fokus. Jadi bila pergi ke C macam ada perubahan lah. Jadi satu matlamat bagi mereka lah. Ya. Puan Mani. Sekolah yang kita nak isi dalam takbir tu, bila kita nak pergi baru isi lah. Maksudnya bukan isi siap-siap. Oh, saya isi siap-siap. Oh, isi semua ya, siap. untuk satu Januari tu siap lah isi. Ya, macam ni Puan Mani Ini sebab ni baru siap. Saya akan buat nanti ni untuk Jun. Kita buat macam unjuran lah. Sampai bulan Jun ni sekolah mana kita nak pergi supaya kita terus analisis kekerapan. Supaya kita akan pastikan yang A ni kita utamakan dulu. A ni kalau setahun 8 kali menunjukkan bahawa 6 bulan mesti 4 kali. Jadi saya akan pastikan yang ni 4 kali, baru pergi yang B, baru pergi yang C. Okey. Saya nak jawab Encik Asal Subuh ni. Kalau satu hari pergi 2 sekolah macam mana? Okey, kalau satu hari pergi 2 sekolah, okey, sebab ini kita buat sistem yang sangat simple Sangat simple. Dia data yang ini dia membaca data ikut sel ni, sel. Jadi kalau kita pergi 2 sekolah, katakan hari ni katakan pada 20 hari bulan nanti saya nak pergi 2 sekolah, maka saya pergi kat sebelah kanan ni, saya tekan right click, saya insert row. Insert row kat sini. Dia akan beranjak kan? Ini insert row. Okey. Nampak ni dia insert row kosong. Kat sini kita type aja nama sekolah. Jadi kalau pergi 3 sekolah, tambah lagi insert row. Insert row, dia akan panjang lah. Banyak sekolah kat sini. Tapi dia kat sini dia tetap baca. Cuma lepas ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak organize benda ni.
Yang ini tuan-tuan memang sebab kita buat ni sangat simple kita tak gunakan kod, tak gunakan VBA. Jadi ada benda-benda tertentu kita kena manual Itu saya nak tunjukkan selepas inilah. Baik. Okey, jadi tadi ada rakan tanya, maknanya yang sebelah kanan ini kita kena buat dulu, betul kita kena buat dulu. Kalau boleh cuba tuan-tuan letakkan 5 nama sekolah dulu. Sebab lepas ni saya nak tunjukkan cara bagaimana kita nak setkan supaya bila type dekat sini dia keluar dekat sini angkanya. Kalau boleh tuan-tuan, berapa banyak yang boleh lah. Boleh copy paste Kalau data itu ada di mana-mana, boleh gunakan copy paste, paste saja kat sini. Okey, saya beri masa lah kepada tuan-tuan. Cuba dapatkan data dulu, nama sekolah yang tuan-tuan bimbing. Sebab saya nak tunjukkan cara bagaimana sistem ini dioperasikan nanti. Baik, saya beri masa tuan-tuan. Sambil tu nak tanya, boleh tanyalah. Harap dapat menjawab soalan Encik Hassan. Encik Hassan. Kemudian Cik Mahani tanya, Puan Mahani tanya, sekolah tu diisi bila kita nak pergi. Oh bukan, kita isi siap-siap. Tapi nanti kita update lah. Katakan kita dah cara nak pergi, baru tak pergi pula. Jadi kita kena betulkan. Baik. Okey, so yang ini saya betulkan balik. Saya delete ini ataupun undo saja. Okey tuan. Yang ini biasalah, ini senang aja ni letak aja, pergi kat insert. Lepas tu pergi dekat bahagian ini, shape, kita pilih shape yang sesuai. Nah ini saya pilih ni, saya tarik je ke bawah Itu anda kata kita ada keperluan lah nak buat begitu. Saya buat sebab yang ini betapanya SPM. Kita buat begini supaya tahu bahawa SPM. Jadi masa kita nak pergi sekolah, kita tak akan ganggu lah sekolah menengah. Ini kita pulun sekolah rendah. Yang ini untuk awal-awal ni kita pergilah sekolah menengah dulu. Untuk support dia, bagaimana, kesian dia orang ni memang kesian lah calon-calon SPM tahun ini tak belajar sepenuhnya. Lepas tu PDPR, COVID lagi nak peksa. Jadi kita tengok pengetua-pengetua pun memang tak berapa ni lah gembira. Sebab cabarannya ialah bagaimana pencapaian mereka untuk tahun ini generasi COVID ini. Baik, dah dapat data semua tuan-tuan? Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? Boleh respon? Kenapa saya bila saya buat, saya buat sekolah dekat yang contoh tu lah, Excel tu kan. Kenapa dia keluar this value doesn't apa tu? Dekat mana pun dia keluar kat mana? Dia keluar bila kita nak type nama sekolah. Contoh saya type nama sekolah. Lepas tu dia tak boleh nak pergi tengok yang sebelah baik. kanan. Puan Mani boleh tak sebut nama sekolah tu? Sebut nama sekolah tu? Maksudnya sekolah saya punya tu sekolah yang sekolah Puan Mani. Sebut je, saya nak beri contoh. SMK Panglima. SMK Panglima Okey, beri nama sekolah lain? SMK Seri Perak. SMK Seri SRI ke SRI? Betul Seri. Okey, lagi beri lagi 3 sekolah? SMK Seri Kurau. SMK Seri Kurau. SRI. Oh, SRI Okey. Saya ulang balik. Maksudnya yang ni nama sekolah tu mesti nama yang tepat lah. Nama tepat. Nama tepat. Maksudnya yang tadi SMK Panglima Bukit Gantang. Oh, Panglima Bukit Gantang okey. Bukit Gantang okey. Okey, beri 2 nama lagi cikgu. SMK Kuala Kurau. Kuala Kurau Kuala Kurau. Okey. Lepas tu SMK Alor Alor Pungsu okey, ini ada kawan saya kat sini ni. Okey. Baik, okey Okey, sekarang ni nama ini baru dimasukkan okey, ini tuan-tuan kena kalau boleh beri perhatian ini kena berhati-hati sikit sebab kita mula bekerja pada level yang agak tinggi sikit sebab kita gunakan kod-kod tertentu Baik. Baik, sekarang ni katakan kat sini saya type nama SMK Bukit Gantang saya copy je lah Ctrl C, katakan pada bulan Januari saya nak pergi ke sekolah ni ya 26 ni katakan saya nak ke sekolah Bukit Gantang. Lepas tu pada bulan Februari saya pergi sekolah SMK SMK Seri Perak. Okey. Okey, pada bulan Februari lah pada tarikh yang sama ni katakan kat sini lah saya pergi ke Seri Perak, contoh je. Okey, paste.
Lepas tu saya pergi pula bulan Mac. Saya pergi ke sekolah Kuala Kurau. Saya ambil contoh 3 je lah Contoh C Okay, kalau nak elak daripada kesilapan kita menaip, kita gunakan kaedah Ctrl C atau copy Puan Mani dan rakan-rakan. Caranya senang aja, klik kat sini. Bila dia keluar dekat bahagian formula bar ni, kita block saja. Kita tekan Ctrl C. Lepas tu kita pergi dekat takwim kita ni. Lepas tu dekat bahagian sini kita nak copy dia punya nama je tanpa kita mengubah setting kat sini Kita pergi file, kita pergi home, kita print ni, kita pilih yang ni Nampak tak ni, value saja. Kita cuma copy value saja. Dengan cara tu dia tak mengubah warna dan sebagainya lah pada tapak kita ni. Okey, dah ada Kuala Kurau. Okey, sekarang ni isunya ialah kenapa tak keluar kan? Tak keluar pun. Tak ada keluar ni. Ini tadi yang lama ni Kuala Kurau ni dia semua baca lain ni, data ni data lain Okey. Inilah yang kita nak buat sekarang ini bengkel kita, iaitu kita nak mengubah kod-kod yang ada di sebelah sini ni sampai Jun ni. Kod-kod ni. Okey, jadi yang ini tuan-tuan kena berhati-hati sebab ini saya tunjukkan yang sangat asas benda yang paling basic Okey. Tapi kalau tuan-tuan dah ada kemahiran, kita pandai guna makro, dia automatik dapat detect. Tapi banyak pula kod-kod yang kita kena tulis di belakang Excel ni. Tapi pada level kita ni, kita pengguna-pengguna awam saja, kita gunakan cara gini je lah paling mudah Okey, tuan-tuan perhatikan bila saya klik pada bulan Januari, dia dekat bahagian formula bar ni, dia keluar dah formula ini. Formula ini memang saya buatlah peringkat awal Saya buat satu persatu, lepas tu saya copy paste saja Baik, cara nak baca ialah kita beri arahan count if. Kita minta Excel kira sekiranya pada takwim ini, iaitu takwim individu 20211, sebab kita 2 takwim kan, 1 dan 2 ni. Sekiranya takwim 2021 ini pada kolom bulan Januari ni, iaitu kolom ini D9 D43. Kalau tuan-tuan perhatikan kat sini, kodnya ialah tanda ini D, ada tanda dolar kan. Dolar ni ialah kita lock dia supaya masa kita copy untuk sekolah lain nanti, formula itu tak berubah-ubah. D $9 D kita freezekan dia 43 ini, iaitu merujuk kepada kolom yang ini kolom Januari. Dia akan mengira apa-apa dalam bulan Januari yang ada nama sekolah yang kita minta. Dalam contoh yang saya berikan, yang tuan-tuan dapat tu ialah sekolah-sekolah bawah saya. Jadi tindakan tuan-tuan puan lepas ini ialah mengubah kepada nama sekolah masing-masing. Contoh kat sini, macam SMK Panglima Bukit Gantang. Okey, saya akan ubah kat sini. Untuk elak daripada kesilapan, saya akan klik kat sini dan saya copy dululah. Saya tekan Ctrl C. Lepas tu saya pergi kat bulan Januari. Saya cuma ubah yang ini tuan, ini saja. Nama sekolah ni. Okey. Lepas tu saya tekan Ctrl V. SMK Panglima Bukit Gantang. Saya enter. Okey. Lepas tu dia dah mula mengira dia dah dapat detect. Lepas tu ini pun sama juga. Kita letakkan, sebab kita dah copy tadi, jadi dia masih aktif lagi. Kita tinggal Ctrl V saja. Jadi buatlah sampai bulan Mac satu persatu tuan, minta maaf kita buat satu persatu, tapi kita buat sekali je ni. Sebab tahun depan kalau berlaku perubahan nama sekolah, baru kita ubahlah ini sama jugalah. Kita ubah Bukit Gantang sampailah bulan Jun. Yang ini saya rasa ada teknikal sikit. Kita buat satu persatu ikut sekolah Sebab yang ini saya tak dapat cara lagi yang paling mudah. Tak jumpa lagi lah. Tapi kalau rakan-rakan kat sini ada kemahiran, macam mana kita nak mudahkan ini, bantulah saya sebab saya tak jumpa lagi. Melainkan gunakan kod, iaitu makro. Makro ni ada leceh sikit lah tuan Itu tak boleh buat secara online. Itu kena bersemuka, kena bengkel. Sebab dia ada kod-kod tertentu Baik, sekarang ni untuk Bukit Gantang dah selesai. Assalamualaikum Encik Man. Ya. Puan Aizah, teruskan. Assalamualaikum Encik Man. Ya, okey. Okey, nama sekolah kita yang dari sebelah kanan tu, maknanya kita nak masukkan dalam dalam tarikh bulan Januari hingga Jun tu, kita copy paste lah ya. Yang ini bang atas ni. Ni.
Nama sekolah di sebelah kanan tu. Nak masuk ke sini. Ya, betul. Contohnya nak masukkan pada bulan Januari, so kita copy paste lah ya. Copy. Dia ada teknik aja dia bukan setakat copy paste, dia ada teknik dia. Contoh, ni saya tekan sini, saya copy, nampak ni? Copy, saya betul. Copy. Nampak? Lepas tu bila saya pergi ke bulan Januari, katakan saya nak bawa ke sini, saya tekan mouse sebelah kanan. Okey, saya tekan ni yang paste value sahaja. Ni Sekejap. Paste value. Paste value. Control kanan, paste value Ya, paste value. Jadi dia akan paste hanya values je lah. Dia tak paste semua. Nampak? SMK Sri Perak. Sri Perak. Okey. Ini teknik copy paste saja. Lepas tu katakan kita nak pergi Sri Perak ni berapa kali? Katakan Sri Perak ni saya nak pergi sekolah ini, ni kelas A, saya nak pergi dia 4 kali. Kita ambil je lah. Yang ni pertama kali je kita gunakan teknik tu. Yang lain kita copy. Lepas tu kita pastekan je lah kat mana kita nak pergi. Kita nak pergi dia, kita nak pergi pada bulan ni. Takkan nak pergi bulan depan, minggu depan, pengsan je. Kita pergilah sinilah. Bulan Mac lah contohnya. Kita paste kat sini. Paste lagi. Lepas tu kita pergi lagi bulan Mac. Kita pergi setiap hari 17 hari bulan boleh juga. Contoh. Okey. Cikman, Ctrl V pun boleh kan Cikman kan? Ctrl V nanti dia takut dia copy semua. Termasuk dengan warna-warna sekali. Itu dia. Sebab tu kita ambil yang ni. Tapi boleh cuba je. Sebab kat sini pun dia kata Ctrl V. Boleh cubalah. Ctrl V. Thank you. Okay, so kat sini, lihat saya buat percubaan untuk Perak. Si Perak kan dah 4 kali kan? Okay, saya akan pergi dekat sini. Si Perak ni, yang ini sebenarnya susah yang inilah sebenarnya. Tuan-tuan kena buat satu-satu. Tapi sebenarnya kita gunakan Yes. Sekejap saya ubah dulu si Perak ni. Saya copy yang ini, sekejap Saya copy yang ini, Ctrl C jangan salah kod. Nanti lain tajuknya. Okey. Ni salah kod tu. Ctrl C. Lepas tu saya pergi kat sini. Saya cuma tekan Ctrl V je. Ctrl V Ctrl V. Dia tak keluar sebab tak boleh Saya kena cara inilah Ctrl C ni. Pergi dekat sini. Okey, kita pastekan ni lah Okey, Sri Perak. Enter. Pergi Sri Perak lagi. Inilah kena kesabaran sikit lah buatlah satu. Tapi buat yang ini je. Yang sebelah tu nanti untuk takvim yang kedua tu kita copy paste saja Ctrl V Okey, Sri Perak lagi. Okey. Ini. Okey. Kemudian seterusnya pada bulan Mei Ctrl V. Jasman. Ya. Dan pada bulan Jun. Okey, ya. Jasman. Ya. Okey, betul macam you kata dia kena control value je. Dia tak paste value. Dia tak boleh control V. Control V dia ikut color dia semua. Color sekali kan? Ya, betul. Okay. Betul. Terima kasih. Baik. Okey, sekarang dah siap untuk Sri Perak ni. Kita nampak dah. Untuk Sri Perak ni ada 5 kali. Dah lebih ni. Maka kita tahu kita kena kurangkan satu lah. Jadi dengan cara tu kita boleh mapping sekolah yang kita nak pergi berdasarkan kepada keperluan untuk mendapat bimbingan. Baik, yang ini ada teknikal sikit Dah siap tuan-tuan buat satu-satu lah. Buat satu persatu. Katakan maksudnya kita satu persatu pada setiap bulan. Pada setiap bulan. Gunakan kaedah copy paste, tapi ingat gunakan copy paste sahaja. Contoh macam ni lah macam ni Bandar Tenggara ni kan. Sebenarnya sekolah ni ialah Sri Kurau. Kita copy yang ni dulu. Ctrl C. Lepas tu kita pergi dekat sini. Kita hanya blok yang ini saja tuan-tuan buat Ini saja. Lepas tu kita tekan Ctrl V. Okey, dan kita buat seterusnya sampai habis. Okey, dah siap semua yang ini. Kita cuma katakan tuan-tuan nak tambahan sekolah. Nak tambah lagi sekolah, katakan SMKA dan panjang lagi lah panjang, tarik je tarik sini. Katakan banyak lagi sekolah kita pergi. Katakan SMKB SMKC dan sebagainya. Jadi yang ini kita tarik je tarik ke bawah saja, tarik saja ke bawah. Begitu. Lepas tu kita pun ubah kodnya sekali saja. Dah siap yang ini. Kita copy ni semua. Okey, kita copy yang semua yang ni. Okey, kita copy. Yang ini kita pergi sebelah, kita pastekan dekat sini.
Kita pastekan juga. Gunakan keadaan yang sama, iaitu tekan paste, cuma value saja. Dengan cara itu, kita tak perlu buat lagi apa-apa perubahan. Cuma sedikit saja perubahan kita kena buat. Perhatikan tadi kita buat ni, dia punya kod ialah kita baca data daripada takwim ini, takwim yang ini. Iaitu apa dia? Kita minta Excel kira sekiranya pada takwim individu 2021 pada jalur D9 D43 ni, iaitu jalur ini, Januari, sekiranya ada nama SMK Panglima Bukit Gantang. Maka dia type aja Panglima Bukit Gantang kat sini, automatik dia akan kira, dan begitulah seterusnya sampai bulan Jun. Okey. Ini untuk bahagian ini. Tapi pada sheet yang kedua ini, kita gunakan copy paste. Dia copy paste juga data yang ini. Jadi kita kena membuat sedikit perubahan, iaitu yang inilah perubahannya. Sekejap hilang pula dah undo. Saya tak buat lagi yang ni Kita undo dulu. Okey kita tadi kat sini dah ada. Okey kita copy. Kita copy yang ni. Kita copy home. Kita copy. Okey tuan-tuan, yang ini berhati-hati saya betulkan balik. Jangan gunakan copy yang ni home, paste. Jangan copy value tak boleh. Ini kita tekan Ctrl V je kita kena ikut semua sekali. Okey. Dengan formula-formula sekali dia akan copy nantilah kalau tak nanti dia hilang macam ni nampak ni. Okey, lepas tu macam mana kita nak ubah? Okey, yang ini kita tak ubah lagi nama yang banyak-banyak ini. Tapi kita ubah hanya kat sini dia baca data count if bagi takwim yang 1. Jadi kita ubah kepada yang 2 pula. Caranya undo type pula. Okey, caranya kita pergi kat ini Januari silap ni. Okey, ini kita kena ubahlah. Ini bukan Januari tapi pada bulan Julai. Julai, Februari, Julai. Okay. Julai Disember, Julai November. Julai Disember. Okey dah tarik je. Julai, Ogos, September, Oktober, November kat sini. Okey. Lajur dia masih kira lagi dia masih kira lajur tapi lajur yang sebelah ni sebenarnya. Nampak ni? Dia kira yang sini. Jadi yang ini kita cuma ubah bahagian ini saja. Nampak ni 1 ni kita ubah kepada 2 saja. Dah Ini pun sama juga. Kita ubah kepada 2 saja. Okey. Ubah kepada 2 saja. Kerja ringan sikitlah. Kita ubah ni je Okey. Ada rakan tanya, macam mana lagi mudah lagi? Lagi mudah lagi ialah kita buat 1 je takwim. Senang. Tapi masalahnya masa cetak dia paparan kecil Saya buat ginilah. Okey. Yang ini tuan-tuan kena betulkan sajalah Okey, kita betulkan saja yang ini dari nombor 1 ni kepada nombor 2 sebab kita nak beritahu kepada Excel kira table yang kedua ini bukan yang pertama. Dia ni lurus bendul sikit jadi kita kena beri arahan yang tepat. Macam ini kita kena pastikan bahawa kira sekiranya takwim yang nombor 2 ini pada lajur Januari Julai ada nama SMK Panglima Bukit Gantang. Saya buat demo sikit Katakan saya copy Bukit Gantang. Tak nak Bukit Gantang lah. Saya dah buat tadi Perak Saya copy Sri Perak. Okey. Saya letakkan pada bulan Julai, iaitu pada hari Isnin. Yang ini ingat kita kena copy yang ini value ni Okey, kita enter Sri Perak. Okey, Sri Perak kat sini. Sri Perak. Tapi yang ini Perak sebelum ubah lagi. Saya kena ubah Perak dulu. Ya, ubah semua dulu. Saya letak nombor 2 semua. Okey, 2. Okey, saya ubah nombor 2. Okey. Saya ubah nombor 2 semualah. Okey, jumlah 1. Okey, 1 ni. Okey, sebab tadi saya copy paste, saya terlajak terlajak iaitu saya cover semua. Sepatutnya yang ini dia ada formula lain. Formula kat sini ialah kita nak kira jumlah yang ada kat sini campurkan dengan yang sini. Caranya kita ini nampak ni kan? Letak tanda plus. Pergi dekat sini kita jumlahkan angka Sri Perak yang ini 5 ni. Kita enter
Jadi kat sini 6. Lepas tu formula ni kita copy je lah ke bawah. Yang tuan betul yang tuan betul. Cuma nanti masa nak copy, jangan copy sampai jumlah lah. Sebab jumlah semua yang tuan dapat tu jumlah yang betul Saya dah ada formula sebenarnya tu. Okey, sekarang nampak bilangannya ialah 6 kali. Bagi sepanjang tahun. Sebab pada takwim yang nombor 2 ni, dia mengira bilangan lawatan daripada bulan Julai sampai bulan Disember. Jadi kat sini dia akan jumlahkan semua. Jadi begitulah cara bagaimana menggunakan takwim ini, tuan-tuan dan puan. Dan saya mohon rakan-rakan kalau boleh kita saling bekerjasama. Kalau tuan-tuan ada cara yang mudah, kongsilah supaya kita kalau boleh nak mudahkan kerja kita. Dulu masa kita jadi pengetua, kita ramai cikgu, kita ramai GPK tolong kita tak buat benda ni semua. Tapi jadi SIP ni kita kena buat serba-serbi. Jadi kita kena develop kita punya kompetensi dan kapasiti. Dan yang paling penting ialah bahan yang kita hasilkan ini kita boleh share dengan kita punya koci. Supaya mereka pun mudahkan kerja mereka lah. Supaya pada mata guru-guru dia, pengetua tadi dilihat mempunyai skill. Pada saya ini baiklah kalau ada kemahiran pada pengetua guru besar. Baik. Ada tak nak tanya lagi tuan-tuan? Kalau nak tanya, sebelum saya tunjukkan yang last. Sekarang dah pukul 4.9 minit. Kita dah terlajak sikit. Saya nak tunjuk yang last bagaimana saya buat ni. Ini ialah link, hyperlink. Okey, tujuannya ialah supaya kita nak pindah senang, kita klik ni saja Okey. Baik. Jadi yang ini dia antara takwim individu saya partner dengan yang tadi yang Cik Azman tunjukkan yang pertama tadi, adakah dia link benda tu? Nak link boleh. Dia tak link. Dia tak link. Kita sendirilah. Kita sendirilah. Ya. Sendiri. Yang ini saya lebih gemar guna ini sebab ini lebih kepada macam takwim kita buat perancangan bimbingan. Dalam tempoh setahun berapa kali kita nak pergi untuk sebuah sekolah itu. Inilah yang ini. Maksudnya yang ni kalau macam dalam PKPPD tu dia memenuhilah kehendak Ya, betul. Ini memenuhi sangatlah. Sebab ini dah kita dah mapping. Inilah sekolah yang kita telah mapping selama 6 bulan. Anda kata tak pergi, kita ubah nama sekolah saja. Dia tetap akan kira di sebelah kanan ni. Okey. Lepas ni seandainya video ni siap nanti saya akan share kan. Tuan-tuan boleh rujuklah. Cuma yang ini tuan ini semuanya suka-suka je lah. Nak tambah-tambah iaitu tuan-tuan pergi Cik Azman. Ya, silakan Puan Zuraidah. Ya. Kenapa yang saya punya ni tak ada tulis takwim 1, takwim 2 tu? Ini Bon nak ajar, Bon nak terangkan. Oh, okey. Okey. Baik. Untuk buat ini, dia sangat mudah sebenarnya, tapi saya tunjukkan caranya. Okey, langkah pertama kita pergi ke bahagian insert ni. Insert. Lepas tu kita pilih shape. Pada menu shape ni. Kita klik pada shape. Kita carilah shape yang kita rasa sesuai. Yang cantik dan sebagainya. Saya katakan contohlah gini, saya nak gunakan katakan inilah bintang katakan katakanlah suka saya ambil yang ini saya letak star kat sini okey star sini satu. Lepas tu kat sini kita type nama ni katakan takwim 1 T1 katakan gitulah saya nak buat begitu okey. Lepas tu yang ini tuan ni tak lawa kan, sengit kan, kita klik kat sini, kita double klik kat sini. Kita pergi dekat setting dia, kita centerkan dia ni Kita pergi kat home, kita centerkan dia. Iaitu pada bahagian middle align dan juga kita kena centerkan dia kat sini Content tu dicenterkan. Lepas tu kita rasa kecil, kita besarkan. Besar sangat Okey, lepas tu kita boldkan. Okey, lepas tu kita rasa tak nak apa ni dia punya ada border ni. Kita pergi dekat bahagian color ni. Kita format ini. Nak ubah ini, kita pergi kat format. Okey, shape kita nak warna biru tapi tak nak outline. Kita buang outline ni Dah siap ni. Lepas tu kita nak kasih dia timbul sikit kita pilih dekat shape effect. Kita pilihlah mana-mana yang bersesuaian Katakan yang inilah lawa sikit kan. Okey, dah siap dah. Bintang saya yang pertama T1. Lepas tu kita copy. Kita tekan kat sini, copy dan paste copy dan paste sebelah-sebelah. Okey.
Okey, begitu contoh. Okey, kita namakan kat sini pula T2 lah, takwim 2. Okey. Lepas tu tuan-tuan, kadang-kadang kita nak nyusun ni pun dia sengit ke bawah ke atas kan, dia tak betul. Yang ni dia ke atas ke bawah. Nak mudahkan kerja kita klik dua-dua ni. Kita aktifkan satu bentuk ni, shape ni. Baru tekan control, kita tekan sebelah lagi Tekan control, kita klik pula yang kedua. Dia dah dua-dua diaktifkan kat situ. Lepas tu kita pergi ke format, kita pergi ke alignment, kita alignkan dia supaya dia seimbang. Caranya kita tekan yang inilah, align middle ni Okey, nanti dia akan terus cantik begitu Lepas tu nak elak daripada dia merayap jauh, kita groupkan dia Okey. Baik, selesai satu perkara. Lepas tu kadang-kadang kita nak tambah row tambah row. Kalau kita tak setting dulu, nanti bila tambah row, bintang ni pun akan bergerak, menu kita dia akan membesar. Nak elak tu, kita pergi ke, mungkin agak laju tak apa tuan, nanti rujuk kepada inilah kepada video nanti. Tekan dekat sini, size ni. Okey. Dekat bawah ni, pergi dekat properties. Okey, ni kat bawah ni. Dekat sini dia kata, dia tak lock lagi ni. Okey. Kita pilih menu ni, butang ni. Lepas tu kita pergi dekat mana tadi? Dekat properties Properties ni. Dia keluar macam ni. Kita tekan kat sini. Don't move or size with cell. Kita kena klik sini. Okey. Okey, jadi bila kita gerakkan kita punya dahsyat ni, kita tekan okey lah. Ni dahsyat kita tutup. Jadi bila kita katakan kita ada keperluan untuk besarkan ruang ini, kita insert row, bintang ni dia tak akan berubah. Kotak jadi, nampak ni takwim ni jadi besar. Saya tambah row lagi, dia besar lagi nampak. Dia jadi besar. Dia tak lawa lah. Yang ini saya dah lock, jadi bila kita besarkan bahagian mana-mana pun dia tidak akan menjejaskan yang tadilah yang ni. Jelas tak benda tu? Okey, sekarang ni kita nak berikan link pula. Dah siap dah dia punya ni. Nak beri link, kita klik dekat sini. Satu ni ingat kita tadi dah block Berhati-hati sebab kita dah block, supaya block ni berapa? Kita nak pastikan dia sentiasa bersama-sama lah supaya cantik susunannya. Tapi masa kita nak beri arahan hyperlink, kita kena pastikan pilih yang betul. Katakan T1, saya klik lagi sekali. Ini saja. Okey, saya tekan sebelah kanan ataupun right click mouse. Lepas tu saya tekan hyperlink. Okey, lepas tu dekat sini dia ada link tu, dia tanya. Dia tanya kita nak link ke mana? Adakah kita nak link kepada laman web? Kita nak link pada dokumen ini dan seterusnya. Jadi tuan-tuan pilih menu yang kedua, iaitu link to place in this document. Okey. Lepas tu kita pilihlah. Oleh kerana takwim 1 ni kita nak bila diklik dia pergi ke takwim 1, kita klik pada takwim 1. Ini Kita tekan OK. Selesai. Kita pergi ke bintang yang kedua atau menu yang kedua. Kita buat proses yang sama. Right click, tekan hyperlink. Kita pastikan dia dekat sini dan A1 menunjuk kepada dia akan buka paparan pertama lah. Lepas tu kita pilih takwim yang kedua pula Ni Okey. Lepas tu dah selesai, kita boleh test lah. Nampak dia dah pergi. Tapi bila pergi sini tak ada pula bintang tu. Jadi kita kena copy lah, yang ni kita kena copy dan kita kena masukkan dekat sini juga. Okey, supaya bila kita bergerak, ini namanya ialah navigation menu atau button. Jadi bila kita bergerak daripada satu page ke satu page, dia dah ada begini. Boleh tuan-tuan? Boleh Puan Mani, Cikgu Zuraida, Cik Azaman, Abdul Rahman ni sahabat saya, sama belajar USM dulu. Awesome man. Berdasarkan penerangan tu boleh faham, tapi perlu disertakan dengan video balik lah sebab nak ulang kaji baik video saya akan laju macam laju sebab itulah bila online ni saya tak nampak tuan-tuan buat tak buat tau. Saya itulah, itu kelemahan bila online. Sebab tu saya tak ada ramai. Kalau ramai susah. Ini 30 cantik lah. Okey. Baik. Jaman. Ya. Cik Man? Ya.
tadi kan yang kata yang hyperlink, katalah saya ambil kotak takvim 1, takvim 2 tu. Yang nak paste kan, kita pastekan dekat sheet kedua tu. Dia terus pergi kepada sheet 2. Sheet 2 nak balik ke sheet 1, kita bila kita dah buat dua page tu, dia boleh balik semula kan? Boleh. Sebab kita buat sekali je arahan tu. Ni. Cuba. Ni nampak ni saya dah saya ke T2 balik T1. Betul tak? Boleh Cuma satu je saya nak tanya tadi je. Ni masa buat bintang ni kan? Apa ya, you buat yang ada shadow ni kat mana dia punya? Okey, shadow ni bila dah siap macam ni. Dah siap ni, kita tekan dekat format. Format. Lepas tu kat bawah tu dia ada shape effect. Nampak tak? Shape effect. Okey. Kita tekan kat sini. Okey. Kita pilih lah preset ni, dia ada menu banyak-banyak ni. Tapi kalau tuan-tuan nak glow, nak kasih dia terang pun jadi juga. Misalnya begini dia ada macam terang sikit kat situ, tapi ikut kesesuaian lah. Boleh Dr. Izzah? Boleh. Okey, so minggu depan saya akan tunjuk macam mana kita nak buat drop down menu tadi. Supaya sebenarnya kat sini pun saya buat demo sikit. Saya buat demo sikit supaya saya kat sini pun saya boleh letakkan pilih nama sekolah. Contoh, katakan saya ada nama ni. Okey, saya akan pilih sini dulu. Saya pergi dekat data. Ni dia ada dekat data validation. Saya buat contoh je lah. Kita akan belajar detail minggu depan. Saya akan pilih katakan kat sini data validation. Saya akan pilih dekat sini setting list. Lepas tu saya akan source ni. Saya akan ambil source daripada sini katakan. Okey. Lepas tu saya akan ignore blank. Kalau blank biarkan kosong tak apa. Lepas tu kalau silap kita type sini sila. Salah tu katakanlah jawapannya salah tu Okey. Betul okey. Lepas tu kat sini saya akan klik nama. Dah nampak Tuan Putri dah ada automatik lah. Air manis. Dengan cara tu kita tak silap lah menaip nama Putri ni. Okey, tiba-tiba kita type benda lain katakan kat sini type X Y Z X Y dia akan terus keluar arahan gini dia kata not match lah Okey, ini kita akan belajar minggu depan lah tuan-tuan sebab bila kita online ni maklumlah pada usia-usia kita macam kita ni daya tahan kita ada kurang sikit. Zuraida pun dah pegang kepala nampak. Okey, rakan-rakan Jadi insya-Allah tuan-tuan minggu depan kalau tuan-tuan masih berminat kita akan pergi ke satu level lagi, iaitu bagaimana kita menyediakan drop down menu. Dan yang paling penting juga saya nak share dengan tuan dashboard bagaimana kita menganalisis SKPMG 2 saya buat demo sikit kat sini contoh kita nak buat satu tapak dengan data itu kita boleh menganalisis data SKPMG 2 untuk 3 tahun ke 4 tahun terpulang ke peluang kita lah. Contoh macam ini saya contohkan. Sistem ni saya buat. Okey, Johor. Okey, ini minggu depan juga tuan ini yang saya buat lah. Tapi fokus saya yang ini SKPMG 2 lihat apa yang saya buat sekarang ni. Okey, saya buat dashboard. Jadi katakan saya nak lihat perubahan yang berlaku di sekolah-sekolah bimbingan bawah saya Katakan saya nak tengok sekolah agama Bandar Tenggara ni. Saya klik saja agama Tenggara, dia akan tunjukkan data SKPMG 2 perbandingan selama 3 tahun. Dan ini pula dia tunjukkan standard 1 hingga 4. 1 hingga 4 ni. Keseluruhan daripada tahun 17, 18, 19. Dia tengok data ini, saya dapat satu signal bahawa sekolah agama ni perlu dibantulah. Sebab dari tahun ke tahun kita dapati bahawa SKPMG 2-nya makin berkurang. Kenapa berlaku? Kita nak tahu juga. Okey. Sama juga untuk step standard. Nampak ni tuan, standard 1, 2 dan sebagainya. Jadi untuk tujuan temuduga nanti saya akan pilih data yang lawa-lawa lah. Data lawa yang meningkat ni saya tak pilih lah. Bahaya ni, kena jawab nanti kan. Saya akan cari sekolah lain pula, sekolah besar misalnya. Sekolah besar okey lah 2017 ni tinggi. Kalau 18 rendah kenapa? Saya ada jawapan. Jawapan saya ialah pada tahun 2017 ni Nazir datang. Nazir buat verifikasi pada sekolah ini
dan mereka ada data pematuhan, peratu pematuhan. Jadi mereka dah ada kemahiran. Sebab itu tahun 18 data mereka ni data yang genuine lah. Data ini mungkin data yang tak tepat. Jadi pada tahun 2019 dengan bimbingan kita meningkat. Jadi data ini saya boleh ambil. Contoh begitulah. Saya pilih sekolah lain, Munshi Abdullah. Okey. Jadi beginilah. Dan bila saya jumpa dengan PK1 pula, saya tengok data yang bawah ni, iaitu berkaitan 3.1. 3.1 berkaitan dengan pengurusan kurikulum. Kita dapati bahawa pengurusan kurikulum turun naik. Dan kita boleh bandingkan dengan pengurusan KOKO dan HEM. Jadi dengan cara data ni kita banyak boleh bercerita lah. Bila kita pergi ke sekolah dengan tujuan bukan mencari kelemahan, tapi cari di mana jurang yang paling besar untuk kita rapatkan. Jadi ginilah tuan-tuan. Yang ini saya akan tunjukkan minggu depan macam mana tuan-tuan boleh gunakan template yang ini. Tapi yang ini kena 2 minggu. Sebab minggu pertama kita belajar macam mana buat ni je. Ni nampak ni. Ni data. Ini sebenarnya data yang dashboard ni, dia baca data sini. Data ini kita muat turun je SKPM dan kita copy paste saja. Tak banyak kerja pun. Tinggal lagi dashboard. Ini dashboardnya. Macam mana kita nak baca tu paling penting lah tuan-tuan. Ni. Dan kat sini saya kebetulan ada 2 SIP, saya buat dua-dua sekali. Jadi kawan saya Encik Misteri, saya nak tengok sekolah dia, saya klik Encik Misteri kat sini. Nanti data ini dia akan mempersembahkan data-data sekolah bawah Encik Misteri. Jadi kalau dalam mesyuarat pelaporan dengan PPD, dia minta data SKPMG2, kami dah bersedia lah untuk tahun-tahun lepas. Ini data untuk Encik Misteri lah. Dan ini sekolah-sekolah je bawah Encik Misteri. Boleh pilih sekolah mana pun dia keluar. Ini dia. Ini kita gunakan namanya ialah dashboard berdasarkan kepada pivot table. Ni peneliti semua ada data ini. Okey tuan? Macam BPSS lah ni. Ya macam apa tuan? Macam BPSS pula. Macam BPSS? BI Power lah. BI Power. BI Power. Ya. BI Power. Macam-macam. Ya, okey. Benda ni kalau print ni yang papa kalau print dia boleh dapat all in one page ke? Okey tengok saya buat saya buat demo saya tekan Ctrl P. Dia keluar macam ni. Satu page lah. Okey. Satu page. Dia keluar dia keluar 2 page lah cikgu. Buat aja. Dia keluar 2 page. Cuba tengok page yang kedua apa dia buat. Page kedua jap Page yang kedua macam nak tengok page kedua. Satu page je ni, satu page. Tapi bila kita Tapi kalau kita pilih sekolah, katakan saya pilih sekolah Cina Chingyeh ni. Okey, Chingyeh ni. Satu page je, satu page. Satu page tak? One page keberhasilan. Ya, satu page saja. Jadi kita ada berapa line, bila kita nak analisis data tu nanti, kita ada 10 sekolah, 10 cantik kan? Dapat pinta mana lah lawa, kalau tak lawa juga. Jadi tuan-tuan, rasanya itulah untuk perkongsian pada hari ini. Ini demo saja. Jadi pada minggu depan saya akan beri pendedahan perkongsian tuan, saya rasa lebih kepada perkongsian saja tentang ini bagaimana kita buat ni semualah. Ini tuan, ini makan masa tuan Yang ini nanti kalau saya share ajalah, pakai ajalah Ini sebenarnya ialah dashboard offline, sistem pengurusan data coaching si partner, yang mana yang ini ada teknikal sikit. Saya dengan si Johor saya berbengkel 2 hari rasanya. Kalau nak online memang tak boleh tuan. Ini memang memeningkan kepala sikit lah. Tapi kita ambil je elemennya, iaitu kita ambil 2. Satu SKPM-nya 2, satu lagi ialah kehadiran murid. Yang ini saya tunjukkan pada minggu depan lah. Setakat ni kita ambil dulu SKPM-nya 2. Kerana apa? SKPM 2 ini merupakan kita punya indikator keberhasilan. Ya? Baik, rasanya sampai setakat ini saja dulu. Azman, Ya. sebelum tamat Baik. yang satu tu, I-bimbing. Okey. Johor ada buat kan? Ya. Tu diminta semua PPD semua Malaysia lah. Menggunakan aplikasi I-bimbing tu. Ya, betul. Maksudnya ada juga yang beberapa perkara tu yang saya tak berapa nak faham dekat situ. Baik. Untuk I-bimbing, sesi dia. okey, itu saya akan minta rakan-rakan lain lah. Sebab kami dah bagi-bagi ni. Yang I-bimbing tu kita beri tugasan pada ownernya, orang Keluang. Dan dibantu oleh Haji Nasaruddin Muar. Sebab dia yang buat dia punya Keluang bangunkan sistem kan. Cik Mak Said Diamond tu. Dan Muar kita beri tugasan dia, kita berbengkel iaitu menghasilkan satu garis panduan bagaimana kita nak bimbing PGB berdasarkan kepada iCoaching dengan merujuk kepada SKPMG 2. Jadi kita minta Muar untuk lead benda ni. InsyaAllah nanti kalau dah siap kita akan kongsikan. Okey, terima kasih. Baik Baik, rasanya jumpa lagi pada minggu depan. Minta maaf tuan-tuan Cara kita online ni beginilah keadaannya, ada batasan tertentu
Saya tak tahu apa yang berlaku. Tapi dalam keadaan sekarang ni, inilah pilihan yang kita ada. Okey. Baik. Jadi jumpa lagi rakan-rakan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan keluar selagi tak tulis nama lah. Supaya datang. Okey Baik, okey, jumpa lagi Baik, assalamualaikum. Okey. Baik, sama rakan-rakan baik. Okey.